Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini saya ingin berkongsi dengan berkongsi tentang satu syarikat, iaitu Media International Limited. Okay. Media Chinese International Limited. Okay. Kenapa saya membuat terlebih dahulu video ini bukanlah satu nasihat untuk membeli ataupun menjual saham yang disebut di sini. Dia hanyalah sekadar pembelajaran dan juga sekadar untuk suka-suka merekodkan apa yang saya temui dalam banyak-banyak kaunter yang saya kaji daripada segi fundamental, technical, prospek dan juga sentimen. Jadi saya jumpa kaunter ni, jadi saya membuat video sekadar untuk suka-suka dan sebagai konten untuk channel YouTube saya. Tapi dia bukanlah satu recommendation untuk membeli ataupun menjual stok yang disebut di sini. Okey, Media Chinese International Limited ni dia ada dua bisnes yang besar, iaitu travel dan juga publishing and printing. Seperti yang kita tahu bahawa travel ni adalah masih lagi belum pintu sepadan masih ditutup. Jadi tidak ada aktiviti melancong, bergerak ke sana ke sini. Jadi that segment masih lagi lemah. Dan juga dia ada satu lagi segmen, iaitu publishing and printing. Juga dia agak terjejas dalam konteks pandemik semasa ni kerana orang tak boleh keluar untuk beli newspaper dan sebagainya. Tetapi dia fokus sekarang ni pada digitalization, advertisement, dan juga dia fokus pada digital content untuk meningkatkan revenue. Dan juga kerana disebabkan oleh pandemik, dia telah mengurangkan kos operasi. Okey, dan syarikat ni pula dia beroperasi di beberapa buah negara. Dia tidak terhad di Malaysia saja. Dia ada Malaysia dan Southeast Asian countries. Okey. Dia juga beroperasi di Hong Kong dan Taiwan, dan juga di North Korea. Okey. Jadi itulah dia punya geographical business segmentation dia. Maknanya company ini dia international punya company lah, maknanya dia beroperasi di cross continent lah. Okay. Jadi in term of revenue, company ini sebenarnya dah pulih quarter to quarter daripada ini semasa MCO, negatif 24 juta ni kerana MCO. Kemudian dia dah recover dan terus meningkat kepada 9.2 juta untuk latest quarter. Dan yang terbaru ni, dia juga mengisytiharkan dividen 0.42, walaupun kita boleh nampak bahawa pembayaran dividen untuk syarikat ni consistently menurun daripada satu tahun ke satu tahun, 0.42%, 0.42 sen. Dan pembayaran dividen ni adalah kepada 18 Jun 2021, maknanya kita ada masa dalam
10 hari lagi, dalam 8 hari lagi sebelum ex-date. Maknanya kalau kita nak beli saham ni kerana kita nak dapat dividen, kita kena beli paling lambat adalah pada 17 Jun. Dan payment date adalah pada 8 Julai. 8 Julai itu payment akan masuklah ke dalam akaun, yang mana yang dapat cek dia akan hantar pada 8 Julai. Okay. Okay, kalau kita tengok daripada segi sudut prospek pada yang akan mendatang ni adalah company ni dia memang dia punya growth dia, prospek dia memang lemah lah kerana keadaan semasa, kerana dia the main business dia ialah publish and printing material, travel dan juga digital business. Memang dia terhad lah. Memang kalau kita nak tengok saham ni berlari, memecut ke depan, memang kalau kita boleh katakan memang sukar lah. Okay. Tengok kalau kita baca financial statement dalam syarikat ni, dia kena be careful lah. Kena be careful sikit sebab dia macam berbeza sikit. Sini kita nampak macam 9 juta. Tapi di sini 1.9 juta. Tapi kena tengok di sini kerana di sini dia guna US dollar. Di sini dia guna ringgit Malaysia. So memang nampak significant difference lah. Sebab dia mungkin disebabkan oleh operasi dia di beberapa buah negara, Malaysia, Southeast Asia, Hong Kong, Taiwan dan juga North Amerika, menyebabkan dia menggunakan mata wang USD untuk membuat laporan kewangan. Dan juga dia punya, kita tengok di sini adalah current liabilities dia lah. Current liabilities dia dan current asset dia, kita boleh nampak current asset dia ada current asset far better than dia punya current liabilities. Maknanya 2 kali ganda lah. Mana 2 kali ganda ni means that company ini is very liquid. Even we minus the inventory pun, ataupun we minus the apa dia punya receivable ni, sebab inventory ni maknanya something yang kita punya dan susah untuk dijual. Stok yang ada, dan keadaan sekarang kita beli barang, kita nak jual barang dalam keadaan MCO memang susah nak jual stok. Jadi benda tu kita tak boleh nak convert jadi sale. Jadi bila kita minus yang inventory ni pun masih lagi tinggi. Dan juga kalau kita minus juga perhutang, maknanya orang datang berhutang dengan kita. Pada masa sekarang kalau kita nak tutup hutang daripada orang, kita akan sukar untuk mendapat hutang tu balik. Okay. Tapi bila kita minus 36 juta ni pun masih lagi tinggi, maknanya dia punya current asset dia close to 100 million, mana far different compared to the current liability. Dan kalau kita tengok pula kepada
short term duit yang ada dalam akaun iaitu 69 juta berada dalam cash, dalam bentuk cash, dan juga 25 juta berada dalam bentuk bank deposit. Jadi maknanya di sini company ini memang strong dalam segi kedudukan syarikat lah. Okey, bila kita tengok pada total equity pun sama. Total equity long term liability dia memang rendah lah. Long term liability dia hanya ada 6 juta saja. Kalau kita compare dengan dia punya total equity dia ni, ingat ini adalah total equity dalam USD, dalam USD. So kena kali dengan 4.1, 4.2. Jadi kalau kita buat comparison di sini, kita boleh katakan bahawa total equity yang dia ada ni terlalu besar kalau berbanding dengan total liabilities. So total liabilities dia ada dalam 67 juta, 67 juta US dollar. Tapi dia punya total equity dia ada 166 juta US dollar. Bahkan return earning saja pun dah ada dengan hampir dengan 204 juta. Ini adalah syarikat ni, maknanya walaupun dia nampak kecil, tapi dia punya fundamental company dia memang cukup solid. Cuma kerana prospek of the business disebabkan oleh tak boleh nak travel, publishing and printing business affected dengan lockdown di mana-mana. Sebab Hong Kong dengan Taiwan pun terjejas disebabkan oleh suasana di Taiwan sendiri pun tiba-tiba ada spike case, walaupun tak sebanyak Malaysia, ada beberapa ratus case tiba-tiba naik mendadak di sana. So government dia mungkin buat lockdown, jadi mungkin di situ dia akan ada terjejas sikit. Tetapi pada masa yang sama, operasi perniagaan dia di North America, iaitu di Kanada dan juga di Amerika sendiri, kita boleh tahu bahawa suasana di sana dah hampir kembali normal. So ini akan mempengaruhi dia punya pendapatan syarikat untuk kuarter-kuarter pada yang berikutnya. Syarikat ni kalau kita tengok net per share dia memang grossly undervalue lah. Kita boleh tengok di sini 40 ringgit. Yang ni $9 kali dengan 10 dolar lah, 10 dolar kali dengan 4.1 pun memang 41 ringgit. Memang grossly undervalue lah kalau kita tengok daripada konteks NTA lah. Dan kalau kita pergi kepada kita pergi kepada cash flow statement, kita boleh tengok bahawa company ni in term of operation wise dia memang tak ada masalah. Maknanya operasi perniagaan dia still generate profit. Ini penting kita tengok kepada cash flow from operating activities. Di sini dia menjana pulangan walaupun dalam keadaan Malaysia ni PKP, negara-negara lain ada lockdown dan sebagainya, tetapi company ni still making profit. So 6.8 juta kali dengan 6.8, kita katalah 7 lah. 7 kali 4, maknanya dalam 25 juta, dalam 26 juta dia punya operating profit dia. Dan pada masa yang sama, company ni recording negative investing cash flow, maknanya is good. Okay, tak ada apa ni. Okay, maknanya okay lah.
tapi it's not really good lah. Mana company ni dia ambil duit, dia pergi letak duit dalam apa, dalam dia ada duit, daripada dia tinggalkan duit dia dalam bentuk cash, dia pergi letak, ambil duit dia pergi letak dalam short term bank deposit, mungkin untuk dapat sedikit pulangan daripada apa, return lah daripada simpanan dalam bank tersebut, daripada either dalam syarikat, better dia masukkan sedikit dalam bank. So kat sini okey lah, tapi dia tidak ada buat acquire new asset lah. Seperti saya kata, not really good lah. It's very good tapi not really good. Kerana di sini dia hanya bayar, hanya guna untuk investment dalam short term bank deposit saja, 3 bulan. Okay, in term of financing, ini kurang menarik sikit, di mana dia bayar pinjaman bank, tapi pada masa sama dia buat pinjaman dengan bank sebanyak 19 juta. Okay, so dia punya ada free cash flow dia dalam 69 juta. Tapi overall dia, company ni kalau dia tengok daripada return earnings, memang tak ada masalah. Okay, tak ada masalah. 204 juta. Maknanya dia kalau dia nak biayai operasi perniagaan dia tanpa menggunakan hutang pun tak ada masalah. Okay, saya tengok pada trade and other payable ni semua pun tak ada masalah. Semuanya still manageable lah. Okay, itu dia punya. Jadi saya nampak company ni bila mana-mana kerajaan yang di mana syarikat dia beroperasi mula ease the restriction, maknanya dah cuba kembali normal. Sekarang ni kita boleh nampak bahawa mereka semakin kembali normal, dan juga Taiwan pula sedang berusaha untuk memvaksinkan rakyat dia. Walaupun ada spike case, 300 kes di sana, tapi still dalam keadaan yang under control. Manakala Hong Kong pula memang ada beberapa kali lockdown, tapi saya tak nampak Hong Kong tu badly affected lah. Kalau compare dengan Vietnam, Hong Kong is far better than Vietnam lah. So saya nampak bahawa dan begitu juga dengan beberapa negara macam Indonesia, macam Thailand, tidak terjejas seteruk dengan Malaysia. Jadi kalau negara-negara ni pulih cepat, maknanya income dan profit daripada negara-negara tersebut akan memberi sokongan kepada pertumbuhan keuntungan dan juga pertumbuhan jualan dan pertumbuhan keuntungan syarikat. Sebab ialah syarikat terlibat dengan travel dengan print and publishing punya bisnes. Jadi bila benda tu berlaku, maka orang akan dapat travel macam biasa, syarikat pun dapat printing dan orang akan kembali membaca berita dan sebagainya lah. So itu daripada segi fundamental, sentimen dan prospek lah. So tapi daripada sudut technical pula, saya duk nampak bahawa company ni dah breakout daripada downtrend line dan dalam proses tengah menaik ni, okay, breakout from downtrend line. RSI dia pun dah 61%, manakala direction movement index hijau ni sebenarnya dia menunjukkan tentang maknanya buyer control the situation. Maknanya seller berada di bawah,
buyer berada di atas, maknanya company ni control by the buyer market lah, senang kata buyer market. Dan ADI ni pula ia menunjukkan trend, strong trend, nak naik tu strong ke lemah. So lebih daripada 25-20 ni maknanya trend kenaikan tu memang base pada daily chart ni memang strong lah. Dan ada juga Jerome cuba masuk di situ, ada peningkatan kepada belian Jerome di situ. Dan in term of stochastic RSI juga dia meningkat ke atas. Dan daripada sudut volume juga meningkat di sini. Pada hari Jumaat tu ada berlaku peningkatan volume. Dan saya nampak bahawa support adalah pada harga 20 sen lah. Di sini support pada harga 20 sen. Walaupun strong support dia adalah pada harga 19 sen, tapi support adalah support semasa. Support adalah pada harga 19 sen lah. Support pada 19 sen. Dia punya resistance dia dalam 21 sen. Resistance pada 21 sen. Dalam konteks 1 hour juga ada berlaku peningkatan aktiviti Jerome. RSI juga meningkat. DMI, ADI juga meningkat dengan ketara, maknanya company ni menunjukkan trend yang strong lah untuk ke atas. Mungkin disebabkan oleh pembayaran dividen kot pada 18 Jun. 18 Jun tu dia mungkin ada sebelum 18 Jun tu mungkin orang push harga disebabkan oleh sentimen daripada konteks pembayaran dividen. Tetapi saya nampak bahawa company ni kalau siapa yang nak pergi pada long term agak sesuai, kerana kalau nak tengok daripada NTA dia, tengok daripada prospek, growth prospek dan sebagainya, dia masih lagi berada di bawah. Sebab dia travel dengan publishing ni, maknanya bisnes yang belum lagi mendapat manfaat. Company yang akan mendapat manfaat, company ni dia akan manfaat dengan pemulihan ekonomi. Okay, kalau kita tengok pada weekly punya chart pun sama. Ada berlaku peningkatan. Di situ. Cuma dia punya ADX ni masih lemah lagi lah, sebab weekly ni akan ambil masa untuk dia membentuk, untuk dia menunjukkan carta trend yang strong tu akan ambil masa. Okey, itu sedikit saja perkongsian saya berkaitan dengan Media Chinese International Limited. So harap mendapat manfaat lah.